Jadi apabila kita mengambil wuduk, idza tawaddaa, bila dia mengambil wuduk, fa ahsanal wuduk, maka perelokkanlah wuduk. Perelokkanlah wuduk mana sempurnakan wuduk. Ni kena belajar fardu ain, balik pada asas. Anak-anak kita sekolah rendah, sekolah kafah, sekolah agama ngaji benda ni. Rukun wuduk, syarat sah wuduk, sunat wuduk, perkara membatalkan wuduk. Maka perelokkanlah ambil wuduk. Jangan cincai-cincai aja, jangan asal basah aja. Jangan asal basah aja. Perelokkanlah ambil wuduk, mana wuduk yang sempurna. Jangan silap faham. Ambil wuduk yang sempurna bukan bermakna dengan air yang banyak. Tambah hari ni kalau intan tak ada air, jimat-jimat lah. Berapa hari tak ada air ni? Risau juga tak? Tapi datang masjid adalah kolah tu. Tak pandai-pandai tak? Ambil wuduk yang sempurna ni. Kalau siapa pandai ni, cukup dah ni. Cukup dah ni. Cukup. Kalau pandai lah. Kalau tak pandai, Allah ustaz, ini baru muka je ustaz. Tak. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu hak sunnah. Lepas tu nak tambah-tambah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ila sampai hujung. Sebelum Astaghfirullahalazim tu 3 Astaghfirullah dulu. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu sunnah, ada dalam hadis sahih. Lepas tu sambung Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Dalam keadaan tetap di tempatnya. Kaki jangan ubah lagi. Kalau subuh dengan maghrib, kalau subuh dan maghrib kaki jangan ubah sebelum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas tu barulah ubah. Sebab apa dia? Sebab kita nak ambil kelebihan fadilat dalam hadis ini. Malaikat tidak berhenti mendoakan, ya Allah ampunlah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah turunkanlah rahmat pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Masjid Jalan Kampung Matarabi, hari-hari jemaah muslimin hadirin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan izinnya, dengan rahmatnya, maka dapat kita berada di rumah Allah pada pagi ini
masih lagi diberikan umur dan usia, diberikan kesihatan, kelapangan masa dapat kita hadir berada dalam majlis Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga mendapat rahmat, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok sedikit lagi tazkirah, santapan rohani, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan ingat pada Allah Ta'ala. Tazkirah dengan makna peringatan, kerana kita manusia sentiasa lalai dan leka, sentiasa lupa hakikat seorang hamba yang semestinya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, Khaliq Rabbul Alamin, yang maha mencipta, Tuhan sekalian alam. Jadi sebagai peringatan untuk diri saya yang cakap, tuan-tuan yang mendengar, marilah sama-sama kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil daripada kitab yang terkenal, kitab yang digunakan dalam pengajian hadis, iaitu kitab Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah merupakan ulama yang hebat, seorang ulama besar dalam madhab kita, iaitu madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, selain daripada Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, ada beberapa lagi ulama-ulama, ramai lagi ulama-ulama yang dikatakan sebagai ulama-ulama besar dalam madhab Syafi'i, iaitu salah seorangnya ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menulis banyak kitab, berpuluh-puluh kitab, bahkan mungkin beratus-ratus kitab, dan salah satunya ialah kitab himpunan hadis-hadis sahih dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Baik, pada pagi ini saya nak ambil tajuk yang simple, yang mudah, yang amat berkait dengan amalan-amalan seharian kita, iaitu dalam bab solat. Dalam bab amalan-amalan yang berkaitan dengan kelebihan fadilat salat. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diambil daripada kitab Sahih Bukhari. Maknanya hadis ini hadis sahih. Imam Nawawi meletakkannya dalam bab salat pada kitab Riyadhus Shalihin. Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis ini tak adalah panjang, pendek pun tidak. Nak kata pendek bukanlah hadis yang pendek, nak kata panjang berjela pun bukan, dia sedang-sedang sahaja, sederhana. Iaitu berkaitan dengan amalan seharian kita, supaya kita lakukan itu betul-betul menepati sunnah, dan kita menyadari bahawasanya apa yang kita lakukan ini adalah daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang itu secara berjemaah. Tidak salat jemaah. Salat seseorang dalam keadaan dia berjemaah digandakan pahalanya melebihi salat di rumah. Salat berjemaah mana mari ke masjid. Mari ke masjid, dia
Ada isu juga. Kadang-kadang kata, ya aku berjemaah juga, tapi aku berjemaah kat rumah. Berbeza solat berjemaah di rumah, di pejabat atau di mana-mana berbanding dengan solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Masjid surau pun ada beza juga. Tapi sebahagian ulama kata surau pun masjid juga. Tapi tak apalah, kalau surau-surau yang kecil-kecil macam surau stesen minyak tak sama. Surau supermarket, kompleks membeli belah tak sama. Tak, tapi kalau surau yang memang berfungsi sebagai masjid, itu dikira sama. Macam tarawih ni, solat yang mana didirikan padanya surau itu ada 5 waktu, ada azan, maka pun boleh dikira sebagai masjid. Cuma tak jadi masjid itu sebab pejabat agama tak naikkan taraf dia tu je. Tak ada lah solat jemaah, tidak terdaftar sebagai masjid, tak, dia surau. Tapi kalau fungsinya 5 waktu, ada azan berkumandang setiap waktu, ada dia punya imam, dia punya lantikan imamnya, organisasinya, maka ia berperanan sebagai masjid. Aktiviti dia dengan masyarakat, masyarakat pun dekat dengan dia tu, maka surau tadi pun masjid tu. Berbeza dengan surau-surau kecil. Tak, surau sekolah ke, surau pejabat ke, surau stesen minyak, itu tidak dikira. Jadi Nabi kata, yang dikatakan fil jamaati mana mari ke masjid, maka digandakan solatnya berbanding solat di rumah ataupun di kedai. Fi suqi, Nabi kata fi suqi, kerana zaman tu kalau tak di rumah, orang lelaki kalau bukan berada di rumah, dia berada di suq. Suq mana apa? Pasar-pasar, tempat-tempat niaga, tempat kerja lah. Kalau konteks kita hari ini pejabat lah, konteks kita hari ini pejabat. Cuma zaman Nabi tak berapa nak ada pejabat tu, yang adanya ialah kedai-kedai, pasar-pasar. Maka Nabi kata lebih baik dia berjemaah datang ke masjid berbanding dengan solat di rumah atau di pasar atau di kedai atau di mana-mana. Digandakan 25 dhi'fa, 25 kali gandaan. 25 dalam hadis ni. Ada sebahagian buka hadis lain pula ada 27. Sebab tu kita ambil yang lebih besar 27 lah. Tapi ada juga kata 25 ke 27 tak kisahlah. Yang penting kedua-duanya ada dalam hadis, dan kita nak kejar pahala yang berganda-ganda ni lebih banyak sampai 25 ganda, 27 ganda, maka elakkanlah sembahyang seorang-seorang kaum. Rugi sembahyang bersendirian. Jadi Nabi kata yang pertama, kelebihan pertama berjemaah, datang ke masjid dapat 25 kali ganda, ataupun riwayat dia kata 27 kali ganda. Tak sama pahala sembahyang berseorangan di rumah. Baik, seterusnya sambung lagi solat berjemaah. Yang kedua, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'. Yang demikian itu boleh diraih. Nak lebih cantik lagi, nak lebih cantik lagi, nak lebih sempurna lagi, nak boleh lengkap lagi, nak lebih lengkap lagi. Pahala ni, kita memang hidup kita ni kejar pahala. Sini lah nak cari pahala, masuk kubur tak ada pahala dah. Masuk kubur nak beramal nak dapat pahala, tak ada, melainkan 3: sedekah jariah kita, anak soleh kita berdoa pada kita, dan ilmu yang orang lain amal. Tu je, yang lain tutup file dah. Jadi nak mengejar pahala semasa kita hidup, maka Nabi cerita lagi pahala apa lagi? Tadi pahala solat berjemaah. Yang kedua pahalanya ialah idza tawadda'a, apabila mengambil wudu. Tawadda'a daripada perkataan wudu. Wudu pun bahasa Arab, Melayu pun wudu juga, cuma Melayu kadang-kadang kita air sembahyang. Wudu bahasa Arab, Melayunya air sembahyang. Tapi kita gunalah perkataan wudu dengan niat nak guna perkataan sebagaimana Nabi guna, insya-Allah dapat pahala juga. Tak, insya-Allah pahala juga. Kenapa guna perkataan wudu? Nabi menggunakan perkataan yang sama. Tanda cinta pada Nabi, kita tiru perkataan Nabi. Jadi apabila kita mengambil wudu, idza tawadda'a, bila dia mengambil wudu, fa ahsanal wudu, maka perelokkanlah wudu.
Perelokkanlah wuduk, mana sempurnakan wuduk. Ni kena belajar fardu ain, balik pada asas. Anak-anak kita sekolah rendah, sekolah kafah, sekolah agama, ngaji benda ni. Rukun wuduk, syarat sah wuduk, sunat wuduk, perkara membatalkan wuduk. Maka perelokkanlah ambil wuduk. Jangan cincai-cincai je, jangan asal basah je. Jangan asal basah je. Perelokkanlah ambil wuduk, mana wuduk yang sempurna. Jangan silap faham, ambil wuduk yang sempurna bukan bermakna dengan air yang banyak. Tambah hari ni kalau intan tak ada air, jimat-jimat lah air. Berapa hari tak ada air ni, risau juga tak? Tapi datang masjid adalah kolah tu. Tak pandai-pandai tak? Ambil wuduk yang sempurna ni. Kalau siapa pandai ni, cukup dah ni. Cukup dah ni. Cukup. Kalau pandai. Kalau tak pandai, Allah ustaz, ini baru muka je ustaz. Tu nak kena belajar. Kadang-kadang lenjur baju. Tak, ada sahabat Nabi bertanya, orang yang ambil wuduk dengan air yang banyak, maka Nabi larang. Ditanya pula, walaupun dekat sungai, sungai laut, tak jadi isu lah sungai laut ni, air banyak berlambak. Tak, tapi dengan menggunakan yang banyak juga. Nabi kata, ya, walaupun di sungai, walaupun di laut, tak perlu menggunakan air banyak. Apatah lagi kalau musim-musim tak ada air ni. Zaman hari ni, air bukan free. Buka paip, bayar bil. Jadi jangan silap faham. Yang dikatakan fa'ahsanal wuduk, sempurnakanlah wuduk, perelokkanlah wuduk, bukan bermakna wuduk yang sampai airnya menggunakan air yang banyak, basah lanjut. Tidak. Sempurna wuduk makna cukup dengan keadaan dia sah, tak ada cacat celanya. Ada orang pasal muka pun tak lepas. Budak-budak sekolah, saya cikgu sekolah anda tahulah, darjah 1, darjah 2, sebesar hidungnya. Sempadan muka kena tahu. Air yang sampai tangan ni yang dia katakan rukunnya, sahnya ke mana, sampai siku ke tak sampai siku. Kaki pun sama. Kaki tu main holor je ataupun nak kena gosok. Fa'ahsanal wuduk, mana mahu main holor kat buka baik holor kaki macam tu, kena gosok, kena sapu. Sempadan anggota tu kena tahu. Jadi perelokkanlah wuduk. InsyaAllah orang-orang yang wuduknya sempurna, cahaya-cahaya wuduk membuatkan air wuduk tadi membuatkan cahaya berseri atas dunia ni. Tak apalah tak berseri, kita nak berseri di mahsyar. Kerana Allah kata yauma taswaddu wujuh, tabyaddu wujuh. Ada dua, taswaddu wujuh, muka-muka yang gelap masam. Abusan dalam Quran surah Al-Insan, abusan masam, muka yang berkerut masam, tak berseri. Na'udzubillah. Ada lagi, wujuhun yawma idzin, apa ayat tu? Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Ada wajah-wajah yang berseri. Yauma tabyaddu wujuh, cerah wajah dia, berseri wajah dia. InsyaAllah daripada amalan atas dunia ni, wuduk, cahaya-cahaya air wuduk tadi memberikan seri. Bukan atas dunia sangat, atas dunia tak apalah, akhirat kita bangkit di mahsyar. Jadi sempurnakanlah wuduk. Dah, hati-hati sempadan. Mana kalau tangan mesti sampai siku lebih sikit. Kalau muka ni sini, pak tu, atas bawah rambut, sini dagu bawah ni sampai ke telinga ni. Bukan telinga ni, bukan cuping ni. Orang panggil apa ni? Anak telinga ke apa? Tu benda fardu ain. Tak perlulah saya ulang. Koma bukan budak-budak, dah bapak budak, dah atuk budak pun ada. Jadi benda-benda macam ni, benda-benda yang asas. Jadi Nabi kata fa'ahsanal wudu, idza tawadda'a, perelokkanlah wudu. Lengkap, lepas wudu baca apa? Doa. Ya tu.
Tak, bismillah, mulakan dengan bismillah. Tayamun bukan mana tayamum pakai debu tu, jangan salah faham, bukan tayamun, beza kan. Yang pakai debu tu kalau tak ada air, kalau tak ada air pakai debu, dia panggil tayammum. Mum tutup mulut, tayammum, mim. Yang ni tayamun. Apa makna tayamun? Tayamun maknanya mendahulukan yang kanan, utamakan yang kanan, hak mana berpasang tu. Kalau tangan kanan dulu, kalau kaki kanan dulu. 3 kali pula, bukan dengan air yang banyak. Dah, air yang cukup sekadar meratakan, cukup sampai anggota tu terkena air. Tu yang dikatakan sebagai sempurna wuduk. Lepas tu, lepas basuh kaki, nak sempurna lagi doa. Jangan tinggal doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ja'alni minal mutatahhirin. Lengkap. Kenapa ni? Sebab kita nak beramalkan hadis ni, Nabi suruh. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid. Nampak? Kemudian dia keluar ke masjid. Baik, daripada hadis ini dapatlah kita buat kesimpulan bahawasanya ambil wuduk ni lebih baik rumah ke lebih baik masjid? Di rumah ke di masjid? Jawab dia, cuba tengok hadis ni. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pun keluar pergi masjid lepas ada ambil wuduk. Maknanya Nabi tak kata apabila sampai ke masjid elokkanlah wuduk. Tak. Hadis ni dia tak bunyi macam tu. Mana pun hadis lain pun tak ada hadis apabila kamu sampai ke masjid maka elokkanlah wuduk. Melainkan hadis ni sebut tawaddu'a, berwuduk dulu, fa'ahsanal wuduk, elokkan wuduk, thumma kharaja, barulah keluar rumah. Maknanya ambil wuduk di rumah lebih afdal. Habis tu ustaz, salah ke ambil di masjid? Tak salah, bukan salah betul. Ni bukan isu salah ke betul, salah ke betul ke, tak salah ke tak betul ke. Isunya ialah afdal ke tak afdal, pahala mana lebih besar. Jadi kalau nak pahala besar, ambil di rumah. Cuma hari ni mungkin tak ada air, lain cerita lah. Kalau tak ada air kat rumah, baik apa ke, potong bekalan air, tak tu lah lain cerita. Dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, ambillah wuduk di rumah. Nak beramal dengan hadis ni. Oh, salah ke ambil ke masjid? Tak salah. Bahkan kadang-kadang ambil di masjid tu wajib pula. Wajib. Kalau daripada berjalan, kalau on the way tu terkentut, kalau batal tengok jalan tu. Lain cerita dah. Jadi dia punya asasnya wuduk ambil di rumah. Yang ambil di masjid ni mungkin nak ambil sunat, tajdid dia bagi. Di rumah ambil dah kat rumah. Sampai ke masjid, rasa nak ambil sekali lagi, dia panggil sunat memperbaharui wuduk. Sunat je lah, tak buat apa. Ataupun dalam tempoh yang lama, contoh maghrib. Dalam tempoh yang lama kan, kuliah maghrib mungkin sejam, katakanlah mungkin 40 minit, 50 minit, sejam. Jadi dia kata, aku yakin ada lagi wuduk ni, tak ada batal pun. Aku daripada sembahyang solat sunat ba'diyah, kuliah maghrib sejam lebih, ada lagi wuduk tak batal, tapi nak sunat pahala lebih, ambil dulu. Dia bagi sahaja aku memperbaharui wuduk, tajdid wuduk, sunat. Itu lain dah. Baik, jadi lebih afdal ambil wuduk di rumah, kemudian keluar ke masjid. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke rumah. La yukhrijuhu illa salah, tidaklah dia keluar melainkan tujuannya untuk solat. Keluar rumah tu memang tujuan utamanya solat, bukan kata alang-alang aku nak ke kedai ni. Tak, kebetulan tengok jam dah masuk Zuhur, singgah di masjid. Tu lain.
Dah, keluar tu niatnya nak pergi mana? Supermarket, nak shopping. Keluarnya nak ke mana? Nak pergi pasar, beli ikan, beli ayam. Biasa pagi dah. Kalau nak pergi pasar malam, tengok-tengok, oh azan, pergi ke masjid. Baguslah. Tapi dalam hal ini lebih detail lagi. Dia keluar tu dengan niat, dalam keadaan dia dah siap-siap dah ada wuduk, pakai yang elok, dah berwangi-wangian, semua sunat tu. Pakai wangi-wangian. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ada dalam Quran. Ayat surah dalam Quran, surah apa saya ingatlah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kamu 'inda kulli masjid. Setiap kali nak pergi masjid, nak solat, pakai elok-elok, berwangi-wangian. Maka keluarnya ialah kerana nak solat. Maka Nabi kata lam yakhtu khatwatan, dia tidak melangkah, tidak ada langkah kakinya. Langkah kakinya tu tak ada pun, melainkan apa yang dia langkah kaki itu Allah bagi apa? Langkah kaki dia tu khatwatan. Khatwatan makna langkah kaki. Jalan 1, 2, 3. Naik motor macam mana? Zaman Nabi tak ada motosikal, tak ada kereta. Tak, langkah kaki itu maka dikiaskanlah putaran roda motosikal. Ataupun nak naik motor kena berjalan juga pergi kat motor. Langkah kaki itu lepas pada parking motor berjalan juga, tu langkah kaki itu. Melainkan kata Nabi, illa, kecuali daripada langkah kakinya itu rufi'at lahu biha darajatun. Rufi'at lahu biha darajatun, diangkat darjat dia di sisi Allah. Allah meninggikan, Allah memuliakan langkah kaki, maka dapat pahala. Malaikat tu dia pahala. Angkat darjat. Darjat bukan di sisi manusia. Darjat mana? Di sisi Allah Ta'ala. Dah. Angkat darjat ni bukan senang. Allah nak angkat darjat, melainkan ada insan-insan, manusia-manusia terpilih dengan amalan-amalan Nabi ajar, barulah Allah angkat darjat dia. Wa hutta anhu biha khati'atun, lagi dapat apa lagi? Langkah kaki ke masjid, ke surau tu, dapat apa lagi? Allah angkat darjat. Yang kedua dapat diampun dosa. Hutta mana hapus. Dan dosanya akan diampunkan, dihapuskan, digilit, buang, hapus, padam. Khati'atun, dengan satu langkah, satu dosa. Mana makin banyak langkah, makin jauh jarak rumah dia dengan masjid tu, makin banyak langkah, makin banyaklah apa yang Allah ampun dosa. Tu dia punya Allah Rahman Rahimnya. Sebab kakinya melangkah ke tempat yang baik. Pada muka bumi ini tempat paling baik ialah masjid. Masjid yang paling baik Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Lain pada tu masjid-masjid lain. Tiga tu Nabi sebut dalam hadis. Lain pada tu Nabi tak sebut dalam hadis. Masjid mana-mana cuma tak ada lawat tiga lah. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi langkah kaki ke masjid, rumah Allah kan. Rumah Allah, maksud kata Baitul Fari'abudu Rabba hadzal bait, rumah Allah. Rumah Allah mana kita menjadi tetamu Allah. Sebab tu diampunkan dosa. Fa idza shalla, dan apabila dia pun sembahyang, nak sampai ke masjid, solat tahiyatul masjid, dia hadap dengan masjid ni, jangan kita duduk. Jangan duduk selagi tak solat. Dikira tidak beradab. Nak kata dosa tu tak dosa lah, tidak berdosa. Masuk je pintu masjid, duduk, tidak beradab, tapi tidak haram dan tidak dosa. Cara Nabi macam mana? Cara Nabi masuk ke masjid, solatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ataupun jangan kita duduk tanpa solat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau dah qamat tak apalah, selagi kita tak duduk, mana kita solat fardu tu lah. Maknanya jangan duduk selagi tak salat. Dah qamat tu bukan lagi waktu solat sunat, dah qamat waktunya solat fardu. Habis tu belum tahiyatul masjid, solat tu dah cover dah.
Sama juga masuk solat, masuk orang sedang azan. Orang sedang azan kan. Jadi bila azan ni sampailah habis azan, nak solat apa? Tahiyatul masjid ke? Qabliyah. Jadi ulama kata solat qabliyah. Dia dah cover lah. Kerana matlamat solat tahiyatul masjid ialah apa tujuan solat tahiyatul masjid? Tujuan solat tahiyatul masjid ialah supaya kita memuliakan masjid, adab dengan masjid, jangan duduk sebelum solat. Jadi bila masuknya waktu azan, Bilal azan, maknanya apa dia? Waktu dah masuk, waktu tu solat apa? Solat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib. Maghrib ni kadang-kadang setengah masjid tak buat. Allahu alam, saya tak pasti buat macam ni buat ke tak. Kalau surau kampung Pisang tak buat. Setengah-setengah masjid saya banyak kuliah. Kalau masjid Langkap dia buat. Kalau masjid Cendana Balai tak buat. Terpulang lah. Jadi qabliyah maghrib tu dan qabliyah isyak. Qabliyah isyak pun kadang-kadang tak ada sebab kuliah. Tak, kuliah isyak, kuliah maghrib sampai isyak kadang-kadang qamat terus. Ialah sudah memadai untuk dikira sebagai tahiyatul masjid sekiranya tidak berkesempatan, sekiranya masa itu sempit, maka cukup dengan sebelum duduklah kita tak duduk lagi qabliyah sebab dah azan, maka dia cover tahiyatul masjid. Lepas tu apa lagi? Tak, dia pun solat fardu. Lam tazilil malaikah, malaikat tidak akan lari, malaikat tidak akan pulang, melainkan malaikat yang datang dalam masjid ni sentiasa mendoakan kepada orang yang solat fi musallahu, selama mana dia berada di tempat dia solat. Yang ni pula iaitu tentang apa nak dibuat lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak buat apa? Maka Nabi kata madama fi musallahu, selagi dia kekal tetap berada di tempat solat dia, makna dia tak beralih. Lam tazalil malaikah, malaikat tak berhenti daripada doa ke dia, malaikat tak berhenti minta rahmat Allah turun pada orang yang kekal di tempat solatnya. Maknanya apa dia? Kekal pula takkan diam je, zikir lah. Zikir pula zikir yang Nabi ajar, bukan zikir daripada entah daripada mana-mana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 3 kali istighfar lepas pada salam. Tak payah Al-Azim, Nabi tak sebut Al-Azim. Tak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sunnah. Lepas tu nak tambah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ila sampai hujung. Sebelum astagfirullahalazim tu 3 astagfirullah dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sunnah, ada dalam hadis sahih. Lepas tu sambung astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa dalam keadaan tetap di tempatnya. Kaki jangan ubah lagi. Kalau subuh dengan maghrib, kalau subuh dan maghrib kaki jangan ubah sebelum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas tu barulah ubah. Sebab apa dia? Sebab kita nak ambil kelebihan fadilat dalam hadis ini. Malaikat tidak berhenti mendoakan, ya Allah ampunlah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah turunkanlah rahmat pada dia. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, buka telefon, ya cabut. Rugi. Dah, ada orang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ubah kedudukan kaki, kecuali yang uzur lah, uzur lain cerita. Yang uzur tu dimaafkan dah. Ni cerita orang sihat. Dah duduk sila dah. Dia sihat tapi dah tak belajar, tak mengaji. Tak ada masalah apa pun, kaki dia, pinggang dia, punggung dia tak ada masalah pun, gauk apa pun tak ada. Tapi lepas bagi salam daripada tahiyat akhir dah duduk bersila. Maka
dia hilang fadilat. Dalam hadis lain yang mengatakan 10 dulu, utamakan dulu. Dalam keadaan tak berubah kaki itu, selesaikan dulu la ilaha illallah wahdah la syarikalah 10 kali barulah ubah. Itu dia dah, paling besar. Baik, apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Tengok, Allahu Akbar, besar ni fadilat ni. Dah, tu rugi orang yang lepas salam ni tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang zikir pun hidup, doa pun hidup, sibuk pun benar. Kecuali emergency lain lah. Emergency kadang-kadang saya sendiri pun ada hal ke apa ke, urusan kecemasan ke, aku lain. Tapi dalam keadaan biasa saja-saja, malas aku bayar aku pergi Depok mana ke, tak sabar-sabar nak balik rumah, nak tengok TV, nak buka telefon, nak pergi kedai mamak ke apa ke, tak sabar-sabar. Yang itulah yang dikatakan rugi. Kerana dalam keadaan kita ni ada masa di kelapangan, tunggu dulu dah, kemudian barulah malaikat mendoakan Allahumma salli alaihi, ya Allah, limpahlah rahmat dan keampunan kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihanilah dia, kesianlah dia, kasihlah dia, sayanglah pada dia. Tak mahu ke doa malaikat? Udahlah doanya cantik, yang berdoa pula malaikat. Yang berdoa tu malaikat. Malaikat ni rapat dengan Allah. Malaikat tak buat dosa, maksum. Maka sudah tentulah dia yang rapat dengan Allah ni doanya makbul, mustajab. Allahumma salli alaihi, ya Allah, selamatkanlah, rahmatilah orang ni, orang tua dia duduk dalam kekal, dalam keadaan duduk di tempat solat dia tak cabut lagi, tak balik lagi, dia duduk situ. Warhamhu, Allahumma warhamhu, ya Allah, kesianlah dia, rahmatilah dia. Kalau kita berjemaah 5 kali lah tak kekal dalam macam tu, maka dapatlah fadilat ni. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu, dan sambung lagi sikit lagi hadis ni. Dan dia dikira sebagai orang yang mengerjakan solat. Baik, habis cerita zikir semua tu, sampailah dia berdoa, tak ubah kaki lepas pada Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, sambil-sambil tu ubah kaki, ubah kedudukan kaki. Boleh nak bersila ke apa pun, tak, sampailah doa dan amin. Lepas tu wala yazalu ahadukum fi salatin, maka dia pun rasa ada rasa lapar, dia pun duduk di masjid ataupun duduk di rumah pun tak apa, dalam keadaan dia bersiap-siap menunggu waktu solat. Maknanya dia tak ada urusan lain antara solat Zuhur, contoh Zuhur dengan Asar, ataupun biasanya Maghrib dengan Isyak lah munasabah. Kalau subuh dengan Zuhur lama berpenuh berapa jam. Subuh dengan Zuhur tak sarapan ada, tak sarapan. Tapi kalau yang munasabahnya dia biasanya antara Maghrib dengan Isyak. Maghrib dengan Isyak ni dia kekal di masjid. Ada kuliah Maghrib dia dengar, tak ada kuliah Maghrib dia baca Quran, dia sembahyang sunat, dia zikir, dia selawat, dia istighfar, dalam keadaan intazaras salah. Nabi kata intazaras salah, menunggu waktu salat yang seterusnya. Maknanya tunggu Isyak kalau Maghrib, kalau Zuhur tunggu Asar. Mungkin dia bagi awal asal 4 berapa, 4.20, dia bagi awal 3.30 Maghrib, 3.30 Maghrib untuk Asar. Maka dia solat tahiyatul masjid dan dia tunggu. Tapi syarat dia jangan buat benda lara lah. Kalau buka telefon tengok TikTok tak kira. Kalau buka telefon lambat lagi Isyak ni, dah setengah jam lagi Isyak. Lepas dia buat apa? Dia buat benda lara. Buka telefon main TikTok dengar lagu, tak kira. Sebab dia dah lara mana lalai leka. Dia kata intazaras salah, tunggu waktu solat tu, duduk dan buat apa yang selayaknya. Dalam keadaan dia menunggu waktu salat, menunggu waktu pertemuan dengan Allah, menunggu waktu nak sembah Allah, menunggu waktu nak bermunajat pada Allah, maka dia buat persediaan.
benda-benda yang berkait dengan salat. Bersihkan hati istighfar, baca Quran, bukan buat benda-benda lawa. Kalau kat rumah sambil-sambil tunggu waktu sembahyang tu, tengok TV dulu, tengok Netflix dulu, tengok movie dulu, itu lain. Jadi Nabi kata man tazara salat, dia dianggap mengerjakan salat selama kamu menunggu untuk mengerjakan salat. Pahala salat dapat dah macam dia sembahyang. Dia tak sembahyang lagi tapi dia tunggu sembahyang. Pahala sembahyang dapat dah, walaupun tak akan takbir, walaupun waktu tak masuk lagi. Itu dia punya Rahman Rahim, besarnya rahmat Allah Ta'ala. Pahala ni Allah buka pintu seluar-luar. Sebab tu rahmat Allah luar. Pintu untuk cari pahala ni banyak sangat-sangat. Sebab itulah kita je yang lalai leka kalau kita tak ambil peluang. Allah jadi amalkanlah apa yang kita boleh amalkan. Kalau maghrib tu ni ada kuliah maghrib, dia dengar kuliah, dia tak larang tak. Maka bayangkan kalau kuliah sejam lah pahala dia tu, seumpama dia sembahyang. Mana ada orang sembahyang sampai sejam? Tak ada sembahyang sampai sejam. Saya lah koma tak tahu lah, saya tak pernah lah sembahyang sejam. Nak sembahyang sunat memang tak sampai sejam lah. Tapi dikira sebagai orang itu pahala sembahyang tu, pahala solat dapat. Sebab apa dia? Sebab kuliah subuh tu dalam keadaan dia niat dengar nak dapat pahala, dan dalam keadaan dia mendengar, menunggu waktu solat sambil baca Quran dia, ataupun dekat rumah ke mana-mana. Tak ada kuliah subuh, tak ada kuliah, ustaz tak mari pula, cancel. Ustaz ada ustaz tak sihat, tak apa, dia duduk juga di masjid. Bukan kata isap opok kat luar, bukan kata balik rumah tengok TV, tak, dia duduk situ. Maka dia buat apa yang patut. Seumpama pahala dia tetap bersolat, kira tu dengan niat untuk menunggu waktu solat seterusnya. Pagi ni pun boleh nak buat. Ni kuliah nak habis dah ni. Lepas tu duduk sini tunggu suruh kalah. Yang bercakap ni pun tak apa buat. Saya bercakap ni tak buat. Kau pun tak tahu hasilnya siapa mampu. Itu besar pahala. Kerana apa dia? Man tazara salat, dia menunggu waktu salat. Baik, sebagai penutup, satu lagi saya nak baca, iaitu orang yang tidak solat berjemaah. Tidak solat berjemaah, mungkin anak-anak kita lihat nak mari jiran kita boleh baca satu hadis, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin yuhtatabu thumma amura bis salah fayu'adhana laha thumma amura rajulan fayu'amma an-nas thumma khalifa ila rijalin fa'harriq alaihim buyutahum. Wallahi, kata Allah, kata Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan, demi Allah, Nabi bersumpah. Bab salat berjemaah ni jangan main-main. Nabi bersumpah, walladhi nafsi biyadihi, demi yang mana zat aku ni, jiwa aku ni di tangannya. Allah lah tu, demi Allah, aku pernah bercita-cita, pernah bercadang menyuruh para sahabat cari kayu api. Tak berlaku pun. Sebab Nabi kata hamamtu makna apa? Aku terfikir nak buat, tapi tak buat. Aku terfikir nak buat, aku cadang lah, adalah hajatnya tu. Nak buat macam apa benda ya? Nak suruh sahabat-sahabat Nabi ni cari kayu api. Cari kayu api tu untuk apa dia? Lalu aku menyuruh agar solat jemaah. Cari kayu api tu, seterusnya jumpa kayu api tu, Nabi pun minta sahabat, mu imamkanlah solat. Kerana Nabi tak boleh jadi imam, kerana Nabi nak ambil kayu api tadi pergi bakar rumah-rumah orang yang tak datang sembahyang jemaah.
Dan seterusnya aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang ramai sementara aku tidak solat berjemaah. Tak apalah dulu, mau jadi imam dulu. Aku nak tengok dalam keadaan dah azan, dalam keadaan dah dirikan solat, aku nak tengok rumah manalah yang tuannya tak mari sembahyang. Mencari-cari rumah orang yang tidak mengikuti solat berjemaah. Dah azan pun, dah qamat pun, nu tengah sembahyang tu Nabi pun keluar. Dalam keadaan Nabi terfikir, sahabat-sahabat cari kayu api, mari kayu api nak bakar rumah. Rumah siapa nak dibakarnya? Tuan dia ada lah. Kamu tak bersembahyang ke? Bakar rumah dia. Sampai tak tu. Tapi Nabi buat ke? Tak. Kenapa Nabi tak buat? Sebab Nabi kata hamam tu, aku terfikir. Kalau dah buat lah lebur lah dah. Tapi sampai tak tu nak cerita orang-orang yang tetap duduk di rumah. Duduk di rumah dia dalam keadaan waktu masuk azan dia dengar, dia tak mari sembahyang. Nabi marah, Nabi tak suka sampai nak bakar rumah dia. Allah Akbar. Nampak besar. Jadi hidupkanlah solat berjemaah. Panggil lagi, ramaikan lagi jemaah kita, kawan-kawan kita yang belum. Sebab tu dalam khutbah, setiap kali khutbah dekat Perak ni, khutbah kedua tu sentiasa disebut. Khutbah kedua sentiasa disebut, tak pernah tinggal. Hidupkanlah solat berjemaah, marilah solat di masjid, hidupkanlah masjid, imarahkanlah masjid dengan solat berjemaah. Jangan sampai nanti kita dah terbaring, bila terbaring orang angkat mari ke masjid dalam keadaan kita berada di depan imam. Tak sempat mari sembahyang, nak berada di belakang imam, tak sempat lah, sibuk nak duduk belakang imam. Sudahnya mati, bila mati duduk depan imam, itu terlambat. Jangan sampai macam itu. Jadi cukuplah setakat tu pagi ini dua hadis sahih daripada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi masing-masing dah ambil pengajaran. Untuk saya bercakap, tuan-tuan mendengar, besarnya pahala orang yang menghidupkan salat berjemaah, datang ke masjid dan tetap dalam keadaan berzikir. Fadilat-fadilat dan insya-Allah dapat pada kita semua. Dan bagi tahulah kawan-kawan, mungkin kita boleh ngajak dia supaya datang berjemaah. Ada yang belum lagi berminat untuk datang berjemaah, kerana hukum solat berjemaah mazhab kita, mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada pandangan ulama mazhab fardu ain. Kepentingan solat. Cukup setakat itu insya-Allah. Kita baca, kita faham dan kita amalkan sama-sama. Kita sambung lagi pada bulan hadapan, hari Ahad minggu yang kedua. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis tasbih kafar surat Al-Asr.